بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya, adalah Isa bin Maryam AS. Apabila disebut sahaja di hadapannya tentang kiamat, dia akan menjerit seperti jeritan perempuan yang kematian keluarganya. Dia kemudian berkata, tidak patut bagi si anak Adam itu bertenang sahaja bila disebutkan di hadapannya tentang kiamat. Engkau macam tidak ada, kerana engkau tiada berperasaan sama sekali. Engkau tidak pernah asyik sama sekali walau sekali pun. Dia bersedia kerana panjang masa menetapnya di dunia, sebab dia khawatir berubahnya keadaan atau keperluan pada manusia yang menyebabkan dirinya terhijab daripada Tuhan Ar-Rahman. Semua itu boleh berlaku kerana sebab terpengaruh dengan hawa nafsu, tabiat, kebiasaan dan syaitan. Siapa yang merasa aman dengan dunia ini, maka tentulah dia sangat jahil sekali. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang diperintahkan kepada orang beriman selain daripada mengingati kematian ialah mengingati akhirat. Yang dimaksudkan mengingati akhirat bermula daripada proses bagaimana kiamat itu berlaku. Kerana akhirat memberi maksud pengakhiran atau kesudahan. Maka kita sebut perkataan akhir ataupun akhirat, pengakhirannya, kesudahannya, atau destiny kita, tempat berakhir semua keadaan dan kehidupan kita. Namanya akhirat. Dan bagaimana proses-proses akhirat yang berlaku, yang patut kita lihat, kita renung dan kita fikir, yang akan menambahkan iman kita, bahkan menambahkan rasa bimbang kita kepada keadaan kita di dunia, bahkan menambahkan rasa takut kita bagaimana kesudahan kita di sana dan bagaimana kedudukan kita. Sebagaimana kita dah sebut tentang muhasabah, para alim ulama di antara kisah Malik bin Dinar merenung pada malam hari dengan melakukan qiyam, dengan berfikir apakah dia ahli syurga atau ahli neraka. Itu je dia fikir sepanjang malam. Dengan berkata, ya Allah, ahli syurga engkau tentukan, ahli neraka engkau dah tentukan. Di mana tempat Malik, wahai Tuhan? Mana tempat aku syurga ke neraka? Maka dia merenung hal tersebut sehingga habis malamnya. Maka perkara yang seterusnya juga ialah bila mana kita bicarakan tentang akhirat. Nabi Allah Isa AS, bila cerita tentang akhirat, datang kebimbangannya, sehingga beliau menjerit, ataupun sehingga datang rasa keluh kesahnya yang luar biasa, seumpama macam perempuan yang kematian keluarganya. Kalau kita lihat, kalau berlaku kematian, lelaki sedih, perempuan lagi sedih, emosi dia tak boleh kawal. Bagaimana keadaan wanita waktu kematian orang yang paling disayang? Begitulah Nabi Isa waktu mengingati akhirat. Dia punya sedih dia punya takut. Baik, bila kita sebut akhirat, ia bermula dengan hari kebangkitan. Kalau secara proses manusia, pergerakan manusia. Ataupun bermula akhirat dengan tiupang sangkakala pertama. Bila berlaku tiupang sangkakala, maka yang berlaku ialah seluruh dunia ini dimusnahkan, dihancurkan. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tersisa.
Bahkan Allah Ta'ala menyatakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dalam surah namanya At-Takwir. At-Takwir bila Allah menyatakan Iza syamsu kuwirat. Dan ingatlah pada hari di mana cahaya matahari sudah pun lenyap. Perkataan kuwirat maknanya cahaya matahari dipadamkan. Matahari tidak lagi punya cahaya. Dan bulan juga tidak lagi punya cahaya. Lalu kedua-dua makhluk Allah bernama matahari dan bulan ini dicampakkan. Tidak lagi berfungsi. Kalau hari ini kita ada matahari, kita ada bulan. Kelak bila berlakunya kiamat, Allah menyebut iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat. Bila matahari dihilangkan cahayanya dan seluruh bintang-bintang berguguran, jatuh, semuanya terbuang, semuanya berhenti dalam sistem peredarannya, lalu hancur semuanya. Bila Allah menyebut izas sama'u kushitat, dan bila mana langit itu menjadi terbelah, bahkan menunjukkan warna kemerahannya, seperti perumpamaannya seperti bunga ros kemerahannya. Artinya langit terbuka, nampak hanya warna kemerahan yang begitu menakutkan. Dengan matahari, bulan tercampak jatuh, planet-planet terhenti dalam pusingannya, semuanya berguguran. Dan bila Allah menyebut wa izal biharu sujjirat, dan bila mana air laut melimpah dek kepanasan, menggelegak. Air laut prosesnya bila berlaku kiamat, dia mula menggelegak bawah. Bila dia menggelegak, maka dia melimpah. Bila dia melimpah, lautan menjadi kering. Maka yang tinggal ialah neraka yang membakar di bawahnya. Tuan-tuan pernah masak air, kita jerang air. Bila kita masak air dalam puyuk ke, dalam kendi, kita pun lupa tutup. Apa jadi? Air mula melimpah keluar. Lepas melimpah keluar, akhirnya puyuk tadi kosong. Apa yang berlaku? Bawah puyuk tadi mula kemerahan. Mula kemerahan, api tadi. Air dah kering. Demikian laut. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma waktu menafsirkan ayat wa izal biharu sujjirat, dan ketika mana lautan melimpah, dek kepanasan menggelegak, sehingga keluar daripada laut, air semua keluar, sehingga tinggallah laut kering dengan keadaan kepanasan yang ada padanya menggelegak, maka disitulah neraka keluar. Ibn Abbas mengambil dalil ini bahawa tempat neraka itu ialah dalam laut. Sifat laut itu panas. Nanti bila dia menggelegak, mengeluarkan semua isi lautnya, air lautnya, tinggal laut tu kering kontang, lalu disitulah keluarnya api. Maka ini proses bagaimana dunia ini hancur. Habis hancur, gunung ganang berterbangan. Bayangkan waktu kita melihat datang angin yang kuat, kalau kursi terbang, kereta terbang, kita dah rasa gerung dan takut. Ini kan pula gunung ganang terbang. Bayangkan kedahsyatan angin ribut tersebut. Kita dah tengok banjir pun dah takut tengok pergerakan air. Bagaimana keadaan laut yang menjadi penyumbang terbesar air dunia ini terus keluar daripada tempat dia. Dunia tidak lagi kekal, makhluk di atasnya. Semuanya binasa, semuanya hancur. Maka kemudian datang tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala pertama mati semua. Datang sangkakala yang kedua. Kata Nabi SAW, ketika mana Allah nak tiupkan sangkakala kedua, Allah menurunkan hujan daripada langit. Langit yang kita tengok ni dah digulungkan, tak ada dah, cuma kemerahan. Maka turun titik-titik hujan seperti embun, kata Nabi SAW. Lalu membentuk jasad-jasad manusia. Lalu diperintahkan Israfil meniupkan sangkakala kedua untuk berterbangan roh-roh yang berada dalam kubur untuk masuk ke badan-badan yang telah ditetapkan oleh Allah, jasad yang Allah Ta'ala hidupkan. Maka Allah sebut dalam Quran, wa izan nufusu zuwijat, dan ingatlah apabila diri itu dipasangkan kembali roh dan jasadnya. Artinya dipasang sebagaimana dipasang sekarang. Kita berada dalam proses. Kalau kita mati, roh kita mula berpisah daripada jasad.
Dan dia tidak lagi mempunyai hubungan yang kuat antara roh dan jasad. Maka jasad akan hancur, roh kekal. Kalau sekarang kita kat dunia, roh dan jasad hubungan kuat. Apa yang kita sakit, jasad sakit, roh tetap sakit juga. Kuat. Kemudian terpisah. Maka hubungan itu mula longgar. Kemudian kita akan digabungkan balik. Ini disebut oleh Allah, wa izan nufusu zuwijat. Dan bila diri itu digabungkan kembali, yakni dengan tiupang sangkakala kedua. Kalau selama ini dalam kubur, roh tadi bergerak sana, bergerak sini. Maka dia tinggalkan jasad, seumpama seorang yang tidur dan bermimpi. Kali ini tidak lagi, bergabung terus. Kekal selamanya. Antara roh dan jasad. Tidak akan lagi berpisah, dengan maksud tidak akan ada lagi kematian. Duduk. Lalu manusia pun bergerak kepada mahsyar. Ini akhirat. Bergerak semua pada mahsyar. Lalu manusia menanti dan menunggu dalam tempoh yang panjang selama 50,000 tahun. Kita bayangkan tunggu 50,000 tahun. Kita tunggu dalam bilik ada aircon pun rasa lama. Kita tunggu kat meja makan dengan air dah di atas meja pun rasa lama. Ini kan pula kita menunggu dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan Allah Ta'ala menyebut, wa izal wuhusu khusyirat. Dan ketika mana dihimpunkan bersama manusia itu, segala binatang-binatang yang pernah ada atas bumi ini. Kita bukan berkumpul sama kita je dengan binatang sekali. Dengan jin sekali, semua berkumpul. Dalam tempoh menunggu 50 tahun yang panjang. Manusia tertanya-tanya, terfikir dalam keadaan peluh mereka, ketakutan mereka. Yang Allah sebut dalam Quran, فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Bila datang tiupang sangkakala kedua, pada hari itu kata Allah, seseorang terpisah daripada semua orang yang disayanginya. Seorang dipisahkan daripada saudaranya, daripada ibunya dan isterinya, daripada anaknya, seorang diri. Tuan-tuan, bila datang tiupang sangkakala kedua, kita bukan berkumpul bersama orang yang kita kenal. Yang kita kenal tu siapa? Isteri kita, anak kita, mak kita, ayah kita, kawan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita. Kita tidak dihimpunkan dengan mereka. Maksudnya, kita terpisah. Kenapa dipisahkan? Supaya tak ada yang merasa aman. Ni kalau sebelah dia tu abang dia, dia rasa, oh okey sikit ada abang sebelah ni. Sebelah dia ada adik. Tak, ceraikan. Seolah depan kita ni semua kita tak kenal. Masing-masing dipisahkan. Dengan orang yang kita tak kenali mereka di dunia. Dia bukan kawan kita di dunia dulu. Dia bukan saudara kita. Dia bukan isteri kita. Bukan suami kita. Dihimpunkan. Dalam keadaan telanjang. Telanjang. Tidak berpakaian. Dalam keadaan berkuluk. Kalau bagi lelaki, dikembalikan kulitnya semula. Tuan-tuan, dan kedahsyatan menunggu 50,000 tahun. Tuan-tuan, kita bayang benda tu pun tak boleh tidur, tak boleh makan dah kita. Hilang dah kelazatan. Dan ini yang disebut oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut, lama akaltum ta'aman ala syahwatin, wala syaribtum syaraban ala syahwatin, wala dakhaltum baitan yastazilluna fihi, wala kharajtum ila su'ada tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum, wala wadittu anni syajaratan tu'dadu summa tu'kalu. Kalaulah kamu tahu apa berlaku lepas mati kamu, nescaya kamu tak senang lagi makan, tak senang lagi minum, tak senang lagi duduk di rumah. Nescaya kamu akan keluar ke gunung ganang, ke tempat tinggi, berdoa kepada Allah, menangis atas kebimbangan tersebut. Nangis atas kebimbangan tersebut. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok apa yang berlaku di dunia ni pun kita rasa nak mati dah. Takut kesusahan yang akan berlaku. Bimbang. Ini kan pula kesusahan akhirat kelak. 50,000 menanti. Maka ketika itu manusia mengharapkan supaya hisab dipercepatkan. Maka Nabi SAW sebelum diizinkan memberi syafaat yang teragung, syafaatul uzma, Rasulullah membawa air Kautsar, air telaga Kautsar.
untuk menenangkan orang beriman dalam penantian yang lama. Lalu air telaga Kautsar dibahagi-bahagikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup dalam ketaatan diberi minum telaga Kautsar sebagai penenang. Tenang sebab tunggu lama ni. Beri air dulu. Bila diminum oleh orang beriman, tidak lagi dia dahaga selama-lamanya. Hilang dahaganya. Maka dalam proses itulah Nabi SAW menemui Allah Ta'ala dengan bersujud, memohon disegerakan hisab. Maka Allah berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, kul yusma' laka, sal tu'ta, syafi' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu. Nabi SAW terus sujud. Orang lain semua berdiri, Rasulullah sujud. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Cakap apa nak cakap, akan didengari. Minta apa nak minta, akan diberi. Syafa'alah apa yang kamu nak syafaat, akan diterima syafaat. Lalu Rasulullah meminta syafaat supaya dia segerakan hisab. Maka bermula dinamakan Yaumal Ardi, hari hisab. Maka lalu Allah sebut dalam Quran, wa izas suhufu nusyirat, dan bila buku catatan berterbangan. Ni tuan-tuan, buku catatan berterbangan di atas saudara. Dia terbang untuk pergi kepada setiap empunya. Yang sebahagian menerima tangan kanan. Umpama tuan-tuan ni berkumpul, ambil buku. Ambil, saya buat. Pakat sambuklah belaka. Itu bahagian masing-masing. Maka dia menerimanya tangan kanan. Ada yang menerima tangan kiri. Ada yang menerima melalui belakang. Di tangan kiri pun tak ambil, dia kena ambil belakang. Lalu masing-masing membaca catatan masing-masing. Dalam keadaan penuh ketakutan, kebimbangan. Melainkan orang beriman, beramal soleh, tenang. Maka mula dipanggil seorang demi seorang. Tanpa penterjemah. Datang malaikat mengheret seorang sama seorang. Bawa. Dibawa di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisap satu persatu. Bayangkan dah tunggu 50,000 tahun, kemudian tunggu hisap satu persatu. Bayangkan lamanya semua bilion, trilion, zillion manusia, infinity. Kita menunggu tuan-tuan, tunggu. Cukuplah tunggu tu azab sebelum kita ke mana-mana. Kalau tuan-tuan ke Mekah, nak tunggu masuk hotel pun dah azab. Padahal duduk Mekah dah tu. Tunggu masuk hotel lewat sikit. Tunggu, marah dah ke driver ni, ngamuk dah. Dan nangis-nangis semua ada. Lambat masuk. Itu tunggu masuk hotel. Ini dalam keadaan menunggu apakah kita syurga atau neraka. Kadang kita tak tahu. Yaumul Ard, hari perbentangan amalan, dibaca catatan. Sesudah manusia mengetahui mereka tak boleh lagi, tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa untuk menambahkan ibadat mereka. Dan mereka membaca buku dalam keadaan mereka terkejut dengan mengatakan, aduhai, malangnya aku, ini buku la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, mereka tercatat semua. Bayangkan kita baca buku catatan kita, yang kecil pun tulis juga. Tulis belaka. Bukankah kita rasa gerun dengan hari tersebut? Dengan maksiat yang pernah kita buat, dengan pelanggaran hukum yang kita pernah buat, dengan masa silam kita disebut kembali. Ya, sebelum kita hisab hari ini, ada catat. Baca catat. Tapi bila baca tu dah down. Itu belum dibaca di hadapan Allah. Baca sendiri je. Kerana Allah beri buku catatan ni untuk baca sendiri dulu. Tuan-tuan yang baca tengok amal soleh pun bimbang lagi ni, terima tak terima. Ni memang amal soleh. Maka ketika itu datang. Bertemu dengan Allah tanpa penterjemah untuk dihisap. Untuk tempoh yang panjang, seorang-seorang. Maka selepas itu ditegakkan neraca, mizan. Maka ditimbang buku catatan setiap seorang. Tunggu lagi. Buku catatan ni ditimbang. Tunggu lagi. Seorang-seorang. Bila dah ditimbang, kalau berat, terus beruntung. Kalau ringan, maka tunggu dulu. Takut ada syafaat. Boleh cari pahala mana-mana pemberat. Ada orang yang sanggup memberatkan amalan. Tunggu. Lama lagi tunggu. Sampai selesai. Satu persatu prosesnya.
Bukan ada 8 kaunter, tak ada. Kaunternya satu, direct dengan Tuhan. Bukan kaunter banyak. Tuan-tuan kita kaunter banyak pun tunggu lama kat KLIA. 20 kaunter pun tunggu lama. Bosan kita. Malah nak travel. Ini kan pula satu je kaunter. Dan penimbang tu cuma ada satu je, mizan. Satu je mizan. Bukan ada 40 mizan. Kenapa? Kerana Allah jadikan azab menunggu itu sepatut azab muqaddimah. Supaya kita tahu bagaimana cara kita nak menunggu akhirat kelak tanpa kita rasa tertekan atau terazab. Kita dah sebut semalam tentang bagaimana amal soleh menjadi benteng, menjadi teman, menjadi pendinding, menjadi atap, menjadi bumbung akhirat kelak. Bila orang tu ada amal soleh berupa sedekah, dia akan jadi bumbung. Dia tunggu bawa bumbung. Bumbung sedekah. Teduhannya, amannya. Yang sebagainya berada pada mimbar cahaya. Ada orang special dah menunggu. Macam tuan-tuan pergi airport lah, airport. Kalau kita VIP, lounge kita lain sikit. Tunggu. Ada kerusi, ada tempat makan, ada semua. Ada jenis ekonomi tu, tidurlah atas lantai. Sampai patah tulang belakang. Lama menunggu. Begitu akhirat kelak. Sebab tu kita kena cari apa amalan kita. Untuk jadikan kita VIP akhirat kelak. Menunggu dengan keadaan nikmat. Lepas ditegakkan mizan neraca tadi. Maka apa yang akan berlaku? Sirat. Masing-masing akan melalui jambatan. Sambil Nabi berdoa. Allahumma salim, salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Setiap kali orang beriman melintasi, Rasul kata salim, salim. Ya Allah selamatkan dia. Selamatkan dia. Pun begitu ada yang jatuh. Kerana Allah hanya mengizinkan Rasulullah beri syafaat, siapa yang diizinkan? Yang tak dapat ketika itu jatuh. Tengah melintas jatuh. Ada yang merangkak. Ada yang tergantung. Yang Nabi SAW menyatakan ada yang seperti angin lajunya. Ada seperti kuda yang laju. Ada yang merangkak. Ada yang berjalan sekejap berhenti. Berjalan sekejap berhenti. Kenapa? Kerana goyang dia, goyang. Jalan berhenti. Ketika mana adanya duri-duri sa'adan, kata Rasulullah. Duri sa'adan. Ni daripada neraka tadi keluar kayu-kayu penyangkut yang umpama duri sa'adan. Kalau dia macam ranting tu, kiri kanan duri. Lalu dikaitkan. Terguris kakinya. Terguris betisnya. Silat hari bulan jatuh terus dalam. Yang menjadi duri sa'adan itu ialah maksiat-maksiat kita buat. Yang mungkin menyangkut kaki-kaki kita lalu jatuh, tumbang, masuk dalam neraka, tercebur. Kemudian yang selamat, maka selamat, barulah masuk syurga. Tuan-tuan, ini proses kiamat. Tuan-tuan, bila kita berada pada setiap, kita bayangkan pada setiap proses tadi cukup menjadikan jantung kita terhenti. Tuan-tuan, waktu kita berdiri macam mana keadaan kita? Waktu kita ditimbang amalan, berat ke ringan. Waktu kita mendapat buku catatan kanan ke kiri. Kata Uthman bin Affan, waktu aku membayangkan apakah aku akan dapat buku catatan kanan atau kiri, aku lebih rela jadi hancur, jadi tanah. Kerana takut, terlalu takut. Tuan-tuan, macam kita lah nak ambil keputusan periksa, ni, berdebar ni. Kalau boleh jangan keluarlah keputusan periksa. Dia bawa keputusan periksa, dia punya takut. Ini keputusan yang menentukan syurga atau neraka. Tuan-tuan, kita flashback balik, tengok apa agak-agak tercatat dalam buku catatan kita. Daripada mula kita tidur sampai kita bangun tidur. Dalamnya mungkin ada macam-macam hasad, dengki, wasangka buruk. Mungkin ada niat jahat kita, mungkin ada perbuatan jahat. Ingat. Dan kalau kita hisap sendiri pun tak lepas ni. Tu kita tak detail tu agak-agak. Agak-agak dengan hari ni kita lakukan masuk syurga tak kita? Atau dengan semalam apa yang kita dah amalkan, agak-agak boleh tak masuk syurga? Yang kita buat semalam lah daripada sahur, daripada kita puasa, kita baca Quran. Sehari suntuk. Kalau pun ada taat rasa macam tak cukup lagi. Sebab tak maksimum taat tu. Kita tadarus pun, bagus dah tadarus. Tapi waktu orang baca, kita tidur. Kita nampak tak sempurna kata kita buat ibadat. Mungkin. Kita tadarus pun banyak mana, sejuzuk je. 2 juzuk je. Lalu bila kita kenang balik Allah layak ke syurga. Jadi takut.
Tuan Nabi Isa AS yang dijamin syurga pun takut sementara kita. Bayang je akhirat takut. Satu kisah, ada seorang ulama tabi'in bernama Malik bin Daigham radhiyallahu ta'ala. Satu hari di belayar. Malik bin Daigham ni biasanya dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Bangun qiyamul lail. Tapi waktu berada di laut dia tak boleh sembahyang walau satu rakaat. Dia termenung malam tu sampai menangis sampai ke subuh. Anak dia rasa pelik. Biasa ayah ni malam-malam bangun solat, baca Quran. Malam tu tak solat, tak baca Quran, tapi duk termenung nangis sepanjang malam. Lalu anak ditanya ayah, kenapa ayah malam ni tak macam biasa? Ni tengah-tengah laut ni. Ayah dia pergi belayar. Lalu kata dia, dalam keadaan dia menangis, dia kata, "Lau ya'lamul khalaiqu ma yastaqbiluna gadan ma ladzu bi'aishin abada. Wallahi inni lamma ra'aitu al-laila wa hawlahu wa shiddata sawadihi dhakartu bihi al-mawqif wa shiddata al-amri hunaka wa kullu imri'in yawma izin tahummuhu nafsuhu la yazzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a." Dia kata, "Wahai anakku, kalaulah seluruh hamba ini mengetahui apa yang dia akan menghadapi esok hari, saya tak akan lazat kehidupan ini. Aku ni melihat malam dan kegelapannya. Aku duk tengok malam dengan segala kegelapannya. Aku teringat, kalau segelap malam ini aku dah rasa takut. Bagaimana kegelapan akhirat. Tuan-tuan, matahari dipadamkan cahaya. Semua bintang-bintang berguguran. Akhirat ini sifatnya gelap. Kalau kita berada, tuan-tuan, orang yang disumbat dalam penjara, sifat penjara ni gelap. Jadi kalau kita tanya orang-orang masuk penjara, yang paling dibimbang bilik gelap. Bilik tu disumbat tanpa sebarang cahaya. Sikit pun tak ada cahaya. Dia ada satu je pintu tu, yang warden penjara tu nak ngintai dia. Hidup ke mati budak ni. Tu je ruang dalam. Duduk, kadang-kadang setahun, 2 tahun. Sehingga tinggal mata putih je, mata hitam tak ada. Dek lama duduk gelap. Ini penjara paling orang takut. Gelap. Tak ada sikit pun sumber cahaya. Kalau dia orang nak torture orang supaya beri maklumat, dia letak je kurung satu bilik gelap. Tak ada cahaya langsung. Tuan-tuan, akhirat ni sifatnya gelap. Yang menjadi cahayanya ialah amal soleh masing-masing. Yang ada amal soleh terang. Yang tak ada amal soleh gelap. Kata Malik bin Daigham, aku lihat kegelapan malam dan kelikatannya, aku teringat akhirat. Kalau malam macam ni pun dah rasa cemas, dah rasa bimbang, tak selesa. Bagaimana nanti kegelapan akhirat? Sedangkan hari itu, kata Malik bin Daigham, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Aku teringat firman Allah Ta'ala, la yazzi walidun an waladihi. Hari di mana ayah tak boleh tolong anak. Wala huwa jazin an walidihi. Anak tak boleh tolong ayah. Terbayangkan kalau kita ayah. Sebab ada pada keadaan kita tak boleh tolong anak kita, walau anak kita dalam keadaan susah. Tuan-tuan rasa apa waktu itu? Kita kan ayah, kita sanggup gadaikan nyawa kita tolong anak. Kita benteng tak akhir dia. Orang kita sayang, kita akan benteng. Tapi pada waktu kita sendiri pun dalam keadaan macam dahsyat, dalam keadaan kedahsyatan. Anak kita juga begitu. Ayah kita juga begitu. Yang Allah sebut dalam Quran, la yazzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Hari di mana kita tak boleh tolong anak kita, dan anak kita tak boleh tolong ayahnya. Tak boleh tolong kita. Kita bayangkan hari itu masing-masing cemas dengan urusan masing-masing. Dahsyat hari itu. Kalau kita teringat benda itu, kita pun Allah. Macam mana amalan kita, macam mana ketaatan. Ini yang disebut bila teringat akhirat. Maka hilanglah kelazatan hidup. Hilanglah segala keseronokan hidup. Dan apatah lagi bila kita bayang pula waktu kita dihisap. Kata Abu Darda, "Inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawmal qiyamah an yuqala li ya Abu Darda qad alim fa kaifa amil fi ma alimt." Kata Abu Darda, pada aku takut nanti kena hisap. Bila Allah kata begini kat aku, "Wahai Abu Darda, kamu ada ilmu kan?
Ilmu kamu beramal ke tak? Tuan-tuan ditanya macam tu pun kita Allah. Ada ilmu? Beramal tak ilmu? Dengan ilmu yang kamu ada, apakah kamu beramal? Kamu ada ilmu tentang qiyamul lail, amal tak amal? Ilmu tentang Al-Quran, baca tak baca? Ilmu tentang sedekah, sedekah ke tak sedekah? Ilmu tentang bahayanya kemungkaran, jauh tak jauh kamu daripada kemungkaran? Tentu semua bila kita fikirkan tentang akhirat, seperti hilang nyawa kita, seperti tidak lagi ada makna hidup di dunia. Maka demikian sifat orang beriman dalam mengingati sesuatu. Jadi cuba kita ingat proses kita. Kalau tuan-tuan nak rasa lebih kuat dalam ingatan, cuba tengok kubur dulu. Diri kat kubur, tengoklah ni ahli kubur ni dulu ada jawatan, ada isteri, ada suami, ada kawan-kawan. Mana pergi semua tu? Dulu ahli kubur ni pun dapat pingat Datuk Seri. Dulu pun dia jadi pengurusi koperasi. Dulu ahli kubur ini terkenal orang yang paling hebat, paling handsome. Orang paling pengaruh, paling ramai followers. Mana semua benda tu? Seorang sebatang kara dalam kubur. Dalam tu penuh dengan rahsia. Menjerit ke dia atau nikmat. Lalu kita bayangkan kalau kita duduk dalam tu, siapa kita agak-agak? Apakah kita orang yang Allah lapangkan kubur? Atau disempitkan kubur sehingga berselisih tulang rusuk kita? Apakah di sana kita di kalangan orang yang menjerit-jerit minta dihantar amalan kepada kita? Atau minta hidup semula untuk melakukan amal soleh? Atau kita orang yang tenang, berasa seronok dengan apa yang kita dapat? Kita fikir kubur, tengok. Lepas tu fikir balik nanti kalau kita bangkit daripada kubur, macam mana keadaan kita dibangkitkan? Tak cukup kita tahu kita dibangkitkan, tak ada pakaian kita semua ni. Hari ni kita ada 3-4 almari pakaian. Pening nak pilih. Banyak pakaian kita. Ikut suka kita nak pakai apa. Kita nak pakai jubah tebal, jubah nipis. Jubah belah tengah, belah belakang, belah kanan, kiri, semua boleh. Pada hari di mana tak ada pakaian kita. Telanjang. Bila Aisyah kata, ya Rasulullah, malunya hari tu kena telanjang. Lalu kata Nabi SAW, Al-amru asyaddu ala dhalik. Wahai Aisyah. Hari tu orang tak ada fikir telanjang-telanjangnya. Yang orang fikir urusan hari itu dahsyat. Sampai terlupa pakaiannya. Sampai terlupa nilai telanjang tadi. Kita kat sini, kalau telanjang malulah kita. Di khalayak ramai. Ditelanjangkan, malu. Tapi di sana tuan-tuan bukan malu telanjangnya, tapi malu dosanya. Kalau hari ni kita cerita malu pada maruah. Itu kita duk pertahan maruah kita. Sebab apa? Takut malu lah Ustaz. Orang cakap apa? Bila buat majlis kahwin, malulah Ustaz. Buat majlis kahwin kecil-kecil, nanti orang cakap apa? Bila buat rumah, malulah. Buat rumah macam gini, nanti orang cakap apa? Semua orang cakap. Malulah Ustaz, pakai baju macam ni, nanti orang cakap macam apa? Semua jenis malu. Kelak tuan-tuan, kita cuma malu satu benda. Berkait dengan dosa kita. Sebab tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kamu takut pun melainkan dosa kamu. Tuan-tuan, tak ada benda lain kita patut takut selain dosa kita. Tuan-tuan nak takut apa dalam hidup? Takut miskin. Miskin tak akan beri mudarat pada kita. Takut apa dalam hidup ni? Kan ia akan berakhir. Yang kita perlu takut kan ia akan terus berlangsung kesinambungannya. Ialah dosa. Jadi jangan takut melainkan dosa. Dan jangan berharap melainkan rahmat Allah. Saya harap dia lah tolong saya. Jangan, rahmat Allah. Jangan duk harap orang tu orang tak. Saya harap rahmat Allah. Maka di sini buatlah amalan untuk mendapat rahmat Allah. Tuan-tuan yang kita beramal hari ni, semalam, ceritanya ialah bukan pahalanya, tapi rahmat Allah. Sebab nilai ibadat kita pun kita tahu nilainya macam mana. Tapi kita harap rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Kita berlapar hari ni, mudah-mudahan Allah kesian ke kita. Tuan-tuan kita berdoa tadah tangan hari ni, mudah-mudahan Allah simpati dengan kita. Memandang kita dengan pandangan rahmat. Hari ni kita berusaha untuk beribadat dengan penat kita. Sampai tertidur dalam ibadat. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan rahmat. Hari ni tuan-tuan kita berperang dengan jiwa kita nak buat, tak nak buat. Amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan rahmat. Hari ni tuan-tuan kita keluar duit kita untuk belanja pada jalan Allah. Mudah-mudahan Allah pandang perbuatan kita dengan rahmat. Apapun ketaatan kita, kita berharap Allah memandangnya dengan rahmat.
Kita tahu ibadat kita tak sempurna. Kita tahu. Kita tahu ibadat kita nilainya taklah tinggi. Ini kalau banda pun tak layak. Nilai ibadat kita kalau cerita jual banda pun tak layak. Banda masih ada harga. Tapi kalau amalan kita ni dipersembahkan agak-agak, apa nilai dia? Apa agak-agak nilai? Sembahyang kita yang kita duduk sembahyang, tahajud malam hari, kalau letak pada neraca nilai, apa nilai dia? Dengan ngantuk, berfikir sana, fikir sini. Dan kita cuma berharap kita tinggalkan tempat tidur kita malam hari. Keselesaan supaya Allah pandang kita dengan rahmat. Kita berdiri di tengah malam supaya Allah pandang kita dengan rahmat. Walaupun kita tak berdiri setegak orang-orang yang kuat, lemah cara kita berdiri. Tak lama kita berdiri, tuan-tuan, kejap je berdiri. Berbanding nilai syurganya, kita tahu berdiri macam ni bukan layak lagi masuk syurga. Kita pun tahu. Bukan lama kita berdiri. Hatta kalau kita ukur, kita berdiri semenjak kita pandai berdiri sampai hari ini, masih lagi nilainya rendah. Sejak awal kita berdiri, Allah ajar kita boleh berdiri. Kalau berdiri tadi kita gunakan untuk berdiri di hadapan Allah, masih lagi rendah nilainya. Maka sebab itu yang kita patut takut, bukan takut malu kat dunia dengan orang-orang ni. Ramai manusia yang paling mengganggu dia ialah malu dengan orang. Itu paling ganggu. Ni orang cakap apa, ni orang kata apa, itulah yang paling takut. Dosa tak takut. Tentang malu kita pada orang akan berakhir. Akan berakhir bila mati kita tak adalah semua ni. Tapi malu kita dengan dosa itu. Yang akan Allah sebut. Akhirat kelak dosa tu disebut. Sebab kita buat salah dengan Tuhan. Kerana itu memandang kita muhasabah akhirat kita. Memang akan mendatangkan keinsafan. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, tak patut. Tak patut. Bagi anak Adam yang bila cerita kiamat pun masih tenang je. Tak rasa apa. Kita cerita bab kubur tenang. Kita cerita tentang kedahsyatan kiamat tenang. Bangkit dari kubur. Tak patut macam tu. Apa masalah anak Adam ni sampai tak terasa bila sebut benda-benda macam tu? Hatta mati tu sebelah dia pun dia tak rasa apa. Mati sebelah dia. Dia yang tanam mayat tu, dia pun tak rasa apa. Tengok, oh mati dah dia. Dah mati dah dia. Gurau lagi kat kubur. Dia sebut dalam hadis Nabi SAW. Antara benda yang Rasulullah marah. Ada 3 perkara. Antaranya ialah bergurau di kubur. Gurau kat kubur. Seolah tak ada apa kat kubur tu. Semua tempat dia nak bergurau. Tengah sembahyang nak bergurau. Masa mengaji nak bergurau. Kat kubur pun bergurau juga. Dan ini orang-orang yang sudah hilang rasa. Kata Syekh Abdul Qadir, engkau ini dah tak ada. Kerana engkau tiada perasaan sama sekali. Ini tak ada perasaan. Contoh yang sensor tu, bila sensor tu rosakkan apa? Kan iman rosak. Kita beli kereta mahal-mahal, maka kereta ni mesti dia ada sensor banyak. Sebab dia mahal. Kapal terbang, macam-macam sensor ada. Maka engineer dia akan cek semua. Jangan ada apa pun yang, walaupun sensor tu nampak macam biasa je. Maksudnya, kerosakan tu boleh terbang. Pun dia alert benda tu. Cek semua sensor. Sebab kapal terbang ni terbaik. Nak terbang jauh. Contoh kita yang hidup kat dunia ni, sensor biar ada. Tapi bila sensor tak ada, cerita bab kubur tak ada sensor, tak rasa. Cerita bab mati, tak rasa. Cerita bab dalam kubur pun tak rasa. Maknanya kata Syekh Abdul Qadir, kamu memang tak ada hati. Tak ada perasaan. Mintalah dengan Allah biar Allah beri hati kita. Tentang hati kita tak ada. Perasaan tak ada. Doalah ya Allah. Biarlah aku bila disebut tentang kubur, aku merasa takut. Allah biarlah aku waktu disebut tentang akhirat, aku rasa bimbang. Bila disebut tentang hisab, aku merasa ketakutan. Tuan-tuan doa. Kita hal-hal lain semua kita takut. Hal yang patut kita takut, tak takut. Maka hati kita dah rosak. Rosak teruk. Tuan-tuan, kita kalau makan, tak rasa tawa, tak rasa manis. Orang kata awak ni ada sakit ke apa? Orang lain makan semua kata manis-manis sampai kat kita, tawa lah. Ya awak ni kena cek ni, ada benda tak kena. Orang lain makan semua rasa lemak manis, lemak ataupun rasa masin. Kita tak rasa apa. Kita tak bau apa. Awak ni kena COVID ni. Kena COVID. Kena cek ni, kena quarantine. Tetapi bila kita bercakap hal agama, hal akhirat, tak rasa apa, sensor tak ada, dia memang tak ada perasaan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir,
engkau tidak pernah asyik sama sekali walau sekalipun. Satu, tak ada rasa takut. Yang kedua, kamu pun tak pernah rasa seronok bila buat baik. Tak ada asyik. Tuan-tuan, di antara sifat orang beriman, ialah dia akan seronok bila buat baik. Dia ada asyik. Asyik ni apa maksud? Asyikun. Dia kalau peringkat sufi, kita panggil golongan asyikin. Asyikin ni orang yang sedang dibuai cinta. Tuan-tuan, kalau kita berada dalam cinta, kita seperti rasa dibuai. Maksudnya, seronok. Jadi seronok. Semangat, energetik. Dia rasa macam, rasa bagus. Ni kalau demam sikit-sikit pun rasa sembuh kerana cinta. Kesan dia. Ini panggil asyikin. Sehingga kita seronok nak tunggu Qiyamul Lail. Seronok. Seronok nak tunggu bulan Ramadan. Bila nak Ramadan ni? Seronok. Saya tak sabar nak tunggu 10 akhir. Kenapa? Saya nak qiyam. Dia panggil asyikin. Golongan yang merindui. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu ni satu penyakit tak ada takut. Yang kedua, tak ada pula rasa asyik. Tak pernah rasa asyik buat ibadat ni. Bak lain okey, tuan-tuan ni kalau tengok bola rasa asyik. Bola main 3 pagi, tak tidur malam. Dah siap kopi dah, kopi siap. Dah telefon kawan-kawan, jom duduk rumah aku, tengok bola. Pukul 3 pagi. Tak tidur. Sampai habis bola, kerana dia asyik. Padahal dia tak dapat apa pun. Orang yang minat bola, beli jersey bola, tengok 2-3 jam bola, tanya dia awak dapat apa? Rasa seronok, puas. Menang pula 7-0. Oh, kata. Lauk sat. Dia punya seronok, dia bercakap dalam Facebook. Ya, sebab kita tak rasa macam dia. Yang kita tak minat bola, saya tak minat bola. Tak ada jersey pun. Tak gantung jersey. Tak minat. Jadi bila kita tengok orang-orang yang asyiknya lain macam, suka bola, cakap bab bola, semua bola. Ni orang ni dah kena penyakit gila bayang dengan dunia dia. Dan bayangkan kalau kita pindahkan asyik tadi pada perkara akhirat. Asyiknya baca Quran. Seronok baca Quran. Baca. Lepas khotam. Sebab asyik. Tak ada khotam sekali dah. Tak nak dah sekali dah cukup dah. Tak nak sambung lagi. Tak nak dah penat dah. Ni orang tak asyik. Itu dia khotam sekali. Kadang-kadang dia wakil seorang je khotam. Yang lain tolong makan dia. Kalau seorang lah buat khotam, kita orang tumpang je. Tumpang berkat doa. Dia tak nak khotam. Kenapa dia tak asyik? Tapi kalau bab bola, yang mainnya sebelah orang, yang tengoknya puluh ribu, even juta. Tuan-tuan, bila Piala Dunia berlangsung, jumlah orang tengok bola, tuan-tuan, hampir 2 bilion. Jumlah orang tengok bola melalui broadcastingnya, stadiumnya, hampir 2 bilion. Ramai. Golongan asyik. Dia punya seronok sepanjang malam cerita bab bola je. Semua orang ni. Kerana dia telah dikena ataupun dia ni dah ada penyakit asyik tadilah. Tapi saya kata rugilah, bab tu memang asyik sangat. Tapi bila bab akhirat. Bab akhirat, apakah kita rasa asyik macam tu? Seronok tak malam kita bangun? Kalau boleh Ustaz tak nak tidur malam ni, seronoknya bangun malam. Kerana bila Allah Ta'ala nak jadikan seorang itu istiqamah, maka Allah berikan dia rasa kelazatan dalam ibadat. Istiqamah tu istiqamah lah, tapi dia punya tanda dia, Allah beri dia rasa kelazatan. Bila dia baca buku lazat, itu Tuhan nak beri dia istiqamah dalam membaca lah tu. Bila dia belajar, dia rasa asyik. Itu Tuhan nak beri dia istiqamah dalam belajar lah tu. Kalau sehari tak belajar, rasa macam kosong hari ni. Mana tak ada kuliah ni, kosong. Artinya dia akan rasa dia dah ditimpa penyakit asyik. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu takut tak ada, asyik pun tak ada. Habis nak cakap apa orang macam ini? Cerita bab akhirat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia bersedih. Baik, orang yang ingat akhirat tu, kenapa mereka bersedih bila ingat akhirat? Bila ingat mati? Dia bersedih kerana panjang masa menetap di dunia sebab khawatir berubah keadaan atau keperluan kepada manusia yang menyebabkan diri terhijab daripada Tuhan Ar-Rahman. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir, ada 3 benda yang dibimbangi oleh orang-orang yang bila fikirkan akhirat. Bila fikir akhirat takut. Kenapa? Pertama, takut berubah keadaannya sebelum sempat akhirat. Tuan-tuan, sekarang kita beriman. Sekarang Alhamdulillah Allah berikan kita di kalangan orang yang buat baik. Tapi kita bimbang sebelum berlaku kiamat atau sebelum kita mati berubah keadaan kita. Berubah. Sebab tu kita bimbang bila fikir bab kiamat. Benarlah kita kata insya-Allah Ustaz, tangan kanan ni dapat ni.
Tapi kesudahan kita sebelum kiamat tu macam mana? Tak pernahkah kita fikir? Macam mana kesudahan kita? Sebab tu kata ulama, bila kita tengok orang mati, kita dapat berita orang mati, kita ziarah dia, kita solat jenazah, yang patut diucap takziah bukannya orang mati atau keluarganya, tapi kita. Kan orang ni alhamdulillah dia dah mati dalam Islam. Dan dia telah disembahyangkan oleh orang Islam yang menjadi saksi. Dan dia dah selamat tengok malakul maut. Selamat dah. Ternyata Allah beri dia kekuatan untuk melihat malakul maut sehingga mati dalam keadaan baik. Kita ni tuan-tuan macam mana waktu tengok malakul maut? Sempat mengucap tak? Kita ni tuan-tuan siapalah solat jenazah kita nanti? Kalangan siapa? Orang beriman atau tidak? Orang-orang yang kita dah tengok Masya Allah mati baik, disembahyangkan dengan orang baik-baik. Dia dah selamat melihat malakul maut. Tenang dia melihat malakul maut. Dan dia dah mati pun dalam Islam. Alhamdulillah sampai ke mati tak pernah berubah ibadat dia. Sampailah kita tahu dia mati. Tak pernah berubah harap dia pada Allah. Doanya pada Allah. Dan dia pula disembahyangkan oleh orang Islam. Ramai pula sembahyang dia. Ni kita ni tuan-tuan. Macam mana kita ni? Kesudahan kita kat mana? InsyaAllah lah Ustaz. Mesti okey. Itu cakap awak. Itu cakap kita. Tapi apa kata Allah? Kita tahu ke apa kata Allah? Kita tahu apa takdir Allah pada kita? Kita tak tahu. Itu yang kita bimbang. Sebab itu kata Syam Abdul Qadir, yang kita ni nak ingat akhirat ni, yang menjadikan kita bimbang. Pertama kerana kita bimbang kesudahan kita. Itu satu. Yang kedua, kita bimbang dari sudut hubungan kita dengan manusia. Makin takut, makin teruk pergantungan kita pada manusia berbanding Tuhan. Kalau tuan-tuan kita dah tua, kalau bergantung kita pada orang, mula ada lah. Atau mungkin dah lama hidup, modal pun dah tak banyak, maka bergantung pada orang pun ada. Kita bimbang kebergantungan kita pada orang ini menghilangkan kebergantungan kita pada Tuhan Ar-Rahman. Tuan-tuan, yang pemurah itu Allah. Allah yang pemurah. Tapi kita kan waktu tengah susah kita nampak orang yang pemurah, bukan Allah. Itu yang berubah kita punya pandangan tadi. Melihat manusia yang beri bukan Allah. Itu kita takut juga. Tengah-tengah sakit kita nampak macam doktor sembuhkan kita. Oh, bimbang kita. Kita nak tengok biar Allah sembuhkan kita, bukan orang. Jangan berubah kita ni. Contoh keperluan kita pada manusia, jangan pernah menjadikan keperluan kebergantungan kepada Allah itu terjejas. Walau sikit. Kita macam mana pun bergantung pada Allah. Saya tak pernah bergantung pada obat. Saya juga tak pernah bergantung pada fulan bin fulan. Saya bergantung pada Allah. Hidup saya bergantung dengan Allah. Tetapi ini kita tak nak berubah ni. Kebergantungan tawakal. Yang ketiga, yang dibimbangi, bila kita cerita akhirat kematian, ialah hijab kita dengan Allah. Kita bimbang tuan-tuan, kita makin terhijab dari Allah. Apa maksud terhijab dari Allah? Yang kita sebut tadilah, tak rasa manis dalam ibadat, tak rasa asyik dalam ibadat, tak rasa bimbang dalam maksiat. Itu semua hijab. Patutnya bila buat salah, kita rasa takut. Tapi kalau tak rasa takut, mana hijab? Tuan-tuan langgar lampu syarat pun takut. Langgar lah. Jangan usah ada kamera ni. Mana ada? Tak ada. Jangan ada polis kan kiri kanan. Mana ada? Orang belakang ambil gambar Ustaz. Nanti di post bagi ke JPJ. Masak kita. Jangan usah orang apa. Ni lampu syarat tak berani langgar. Bukan kita suruh langgar lampu syarat. Perasaan. Kalau kita kerja pula, berani tak ponteng? Datang lewat. Takut Ustaz. Datang lewat lah sekali dengar kuliah subuh. Tak. Belum kuliah dia lagi dah. Dia punya takut. Takut lambat Ustaz. Pandai pula awak takut. Lah Ustaz, kalau saya dengar kuliah Ustaz subuh, saya datang kerja lambat. Bila kerja lambat, bos saya marah. Bila bos saya marah, habislah saya tak dapat bonus raya. Takut? Takut. Tuan-tuan, kita dengan orang macam tu takut kita. Artinya kalau kita tak ada rasa takut pada Allah, kita dah dihijab. Sebab takut tu fitrah manusia ada. Tapi kita letak takut tu kat mana? Ini Allah sebut dalam Quran. Yakhshawnan nas ka khasyatillah au ashadda khasyah. Di kalangan hamba-Ku, ada yang takut pada manusia macam dia takut pada aku. Bukan takut lagi manusia. Ada kalangan hamba-Ku, dia takutkan manusia macam takutkan aku. Bukan lebih takut lagi dia pada manusia. Macam saya bagi contoh tadilah. Tuan-tuan naik kereta, tengok ada speed trap depan. Berani tak buat laju?
Ni Ustaz, 300. Ni yang ada tiang AES tu. Nampak dia tiang semua hormat. Tentu seluk. Tak berani. Biarlah naik Lamborghini pun. Takut. Terbang 300 ni. Hormat. Ada sikit rasa takut. Pada undang-undang tu apa sangat, kita boleh bayar lah. Kita bayar dengan harga tiang tu sekali. Tapi tetap rasa takut. Takkan nak buang gitu je duit. Tengah berlomba. Nampak tiang tu. Slow, baik. Lepas tu lomba lagi. Makna takut. Tengok kereta poli parking Tepang. Ni squad helang. Ni kat highway ada 17 kereta. Evo. Yang PDRM punya untuk kejar kereta laju. Ni kereta dia 300 horsepower laju. Mitsubishi. Evo. Dia panggil squad helang. Tajam tengok kereta ni. Silap buat laju dia ada tepi, dia kejar. Bukan laju banyak pun kejar. Saman. Tengok ni polis sebelah slow, baik. Terus zikir subhanallah, zikir. Janganlah kena. Takut. Tuan-tuan benar Allah sebut kalangan manusia. Ada yang takutkan manusia macam takut aku. Bukan lebih lagi dia takut. Kalau bos kita ugut nak turun gaji, takut. Mengayu ke bos. Tak apalah bos, kerja overtime lah. Biar Ramadan pun awak kena kerja. Tak apalah. Raya pun kena kerja. Tak apalah bos. Raya pun kerja. Takut. Hak Allah mana hak Allah? Yang Allah berikan pada kita Ramadan. Untuk melihat mana hamba-Nya yang memuliakan Ramadan. Allah hantar tetamu yang paling mulia sekali atas dunia ni. Namanya Ramadan tetamu. Dia hantar dalam hidup kita. Apakah kita muliakan tetamu ni? Kita buat tak layak. Ramadan tengok kita, aku datang buat macam tak ada je. Ramadan datang dalam hidup kita. Seolah kita rasa macam Ramadan tu tak ada. Kita pun buat tak layak tetamu ni. Tentang bagaimana kita kalau kita dapat buat satu analogi. Datang seorang wakil raja ke rumah kita. Dia kata, saya ni wakil raja. Nak ziarah awak lah. Sebab ada beberapa taklimat dia suruh awak buat dekat rumah. Kita buat tak layang, buat kerja kita. Kata macam mana nanti dia balik report ke raja ni. Habislah kita. Ramadan, tetamu Allah. Yang Allah hantar kepada kita. Wakil daripada Allah. Maka siapa yang menyambutnya dengan baik, maka jaminannya Allah bebaskan dia dari neraka. Jaminan dia. Jaminannya ialah Allah ampunkan dosa dia. Walau sebanyak buih di lautan. Jaminannya Allah tulis tercatat dia di kalangan ahli syurga. Itu jaminan Allah. Tapi kita datang Ramadan macam bukan Ramadan je. Biasa je. Makin akhir Ramadan, makin kita sibuk dengan urusan dunia. Macam biasa je. Tuan-tuan, ini hijab. Ini benar-benar hijab. Bila kita tak nampak mulia apa yang Allah muliakan, itu hijab. Tadi tak rasa takut, kemudian tak rasa marih. Ini tak rasa mulia. Allah sebut dalam Al-Quran, Zalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu. Siapa yang memuliakan segala syiar Allah, itu tanda dia bertakwa. Tapi Ramadan tak hormat. Tak hormat Ramadan, itu dihijab. Masjid tak hormat, itu tanda dihijab. Al-Quran tak hormat, itu tanda dihijab. Segala perintah Allah dia tak hormat, itu tanda dihijab. Segala larangan Allah dia tak hormat, itu tanda dihijab. Maka ini hijab-hijab yang ada. Sebab itu para ulama bimbang. Kita ni tuan-tuan kalau tak fikir hal tersebut, bimbang nanti hijab itu makin tebal. Makin tebal. Akhirnya macam dia satu hijab tu bila makin teruk, apa jadi? Bila Allah sebut kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan sekali-kali begitu. Nanti akan ada dalam hati kamu ran yakni penutup. Yakni kita sebut perkataan ran ini lapisan-lapisan yang menutup hati ini daripada merasai nikmat iman. Kalla bal ran ala qulubihim, atas hati mereka selaput-selaput tebal. Makanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Syekh Abdul Qadir pun sebut ada 3 perkara yang menjadi pengaruh itu berlaku. Kalau kita katakan yang kita bimbang kiamat ni, bimbang kubur, kenapa? Pertama, kita bimbang sebelum sempat ke sana hati kita dah berubah. Yang kedua, kebergantungan kita pada orang. Yang ketiga, bimbang hijab.
Apakah punca daripada hal-hal ini berlaku? Juga ada sebab 3. Kata Syekh Abdul Qadir. Pertama, kerana hawa nafsu. Tentang hawa nafsu, sehingga kemuncak hawa nafsu itu, bila saya nanti kata ada 2 benda yang aku paling takut. Yang paling aku bimbang dalam hidup aku. Yang pertama, tulul amal. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Panjang cita-cita. Dan yang kedua, ikut hawa nafsu. Kerana panjang cita-cita melupakan akhirat. Panjang cita-cita ni rasa macam hidup lagi. Manakala ikut hawa nafsu, menolak kebenaran. 2 benda ni aku takut berlaku dalam hidup aku, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dia? Tulul amal wa ittiba'ul hawa. Tuan-tuan panjang angan-angan, cuba tuan-tuan cek. Saya pun cek jugalah. Tuan-tuan rasa agak-agak mati bila? Rasa tak mati Ustaz. Kita rasa tak kita akan mati bila? Rasa tak rasa? Kalau tak rasa, itulah dia panjang angan-angan. Haji umur berapa? 65. Tahun ni mati tak tahun ni? Rasa Ustaz, keturunan saya 90 tak? 90 pula. Itu belah mana tu? Tu belah moyang saya 90. Dulu masa umur 40 tanya agak-agak mati umur berapa? Saya 63 Ustaz. Masa umur 40 kita tanya dia. Masa 63 pula kita tanya, ni 63 agak-agak haji berapa? Saya rasa 73. Dia ambil lagi 10 tahun lagi. Itu panjang angan-angan. Tahu orang kalau pendek angan-angan. Dia cerita pak mati, saya boleh mati sekarang. Sekarang? Mati sekejap. Saya bila saya dapat khabar pak saudara saya meninggal. Saya pun telefon abang saya. Abang saya ingat saya balik lah. Ni pak saudara paling kita rapat. Ayah saya ada 3 beradik je. Kakak dia dan adik dia. 3 meninggal ikut turutan. Kakak dia meninggal. Lepas tu ayah saya. Kemudian pak saudara saya yang latest, baru. Saya tanya macam mana meninggal. Dia pun cerita. Kata semalam ni cucu saudara dia. Itu anak saudara saya. Pergi wiring rumah dia. Wiring ni pak saya duduk atas kursi. Lalu tanya, ni bila boleh siap ni? Dah tak siap? Tak sempat kot siap, ya ada. Okay, dia pun terus tidur. Rupanya dia mati. Tidur. Jadi anak saya tengok, tidur dia. Penat kot, puasa. Dia tinggal. Sampai kat maghrib anak dia kata, ayah bangun. Tak bangun. Rupa dah mati. Tanpa tanda apa-apa. Duduk atas kursi. Mati. Dia tengah duduk macam tengah-tengah tidur. Mati. Gerak-gerak. Mati ke punya. Tuan-tuan kita. Bila kita tak panjang angan. Tak panjang. Kita yakin kita boleh mati bila-bila masa. Bila-bila masa. Saya tak kata tunggu saya sakit dia mati. Saya takkan kata. Tunggu saya umur 50. Hari ni yang saya kata kalau saya buka Facebook. Atau mungkin tuan-tuan buka Facebook. Berita kematian itu menjadi berita rutin. Biasa. Yang tengok mati berapa. Tahun berapa lagi. Tahun 72 mati. Lahir tahun 72. Beza kan kita 3 tahun je. Ni tahun 80. Ini muda pada kita. Ni tahun 86 meninggal. Tengok umur dia. Dia lahir tahun 86. Dah meninggal. Tahun 2023. Tengok. Ya Allah. Tengok sebab kematian. Semua sebab-sebab yang kita kata tak nampak tanda pun. Kata dulu. Cerita-cerita je orang mati. Dia ada banyak tanda. Sehingga kita popular cerita kongsi tanda yang disebut oleh Imam Ghazali. 100 hari tanda kematian. Ni tak ada 100 hari. Okey. 100 hari kita bacalah. Antara bila orang tu nak mati, dia ada 100 hari tandanya. Tanda dia pertama, dia mula dadanya berdebar-debar. Tuan-tuan ada rasa berdebar-debar? Tak ada usah. Panjangan kan. Dia buat tak ingat je walau ada. Itu berdebar bab lain Ustaz. Okey, berdebar, kulit mula bergerak. Dia ikut sampai 100, kemudian mati. Tuan-tuan hari ni kita tak boleh cerita benda tu pun. Itu cerita dulu. Hari ni apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bahawa datang kematian itu dipanggil mujahazan. Mujahazan mengejut. Mengejut je. Tengah sembang, tengah bercakap, baru sahur sekali mati. Baru pergi tak pasal beli ikan sekali untuk buka puasa, mati. Baru kita sembang semalam, mati. Semuanya mengejut. Ada sahabat saya cerita bini dia meninggal dunia. Saya kata, macam mana bini awak meninggal? Saya tanya sebab lah.
Muda. Dia pun muda, dia pun muda. Ni, dia kata sesak dia bangun malam, dia rasa sesak nafas. Kata abang boleh tak ambil air? Kalau saya pergi ambil air, balik mati. Bangun malam-malam, suruh ambil air. Dia pun pergi ambil. Dia tinggal tu, fatrah dia tinggal. Dia patah balik, meninggal. Patah cepatnya kematian. Tapi kata ustaz ni, isteri saya ni, dia selalu belajar dengan ustaz. Jadi dia minta ustaz solat jenazah dia. Dululah satu ketika dahulu, saya kata okey lah, tak apa. Tanpa, sedangkan saya tengok dia dalam kuliah. Okey. Malam hari bangun ustaz nafas. Kejap je. Bukan sebab dia ada penyakit silam ke, tak ada. Kata supaya tulul amal, panjangan jangan ada. Kalau tanya awak ni agak mati bila? Saya tak depan kot. Jangan. Mungkin sekarang. Kalau Allah nak ambil nyawa saya tengah bercakap, ya sekarang. Saya ingat bila ada seorang ustaz cerita kat saya. Ustaz, kita hadir satu majlis taklimat ustaz-ustaz. Panggillah seorang ustaz sebagai pengurusi ni. Sebagai perasmi. Dia tulis kertas. Sebab dia tak berapa mahir bercakap depan orang. Tulis kertas. Tengah tulis akhir dia gempar kertas, mati. Dia adik saya kata, ni cuba buka tangan dia nak ambil kertas tu. Kertas ucapan dia. Kertas mati tengah berucap. Tak sempat pencing. Dia tak bolehlah kita nak berangan tunggu pencing. Tak usah saya tunggu pencing, ikutlah kuliah ustaz. Tak ada. Kenapa? Itu panjang angan. Tulul amal. Oleh sebab itu bila Sanadi kata yang aku bimbang, tulul amal. Jadi apa sebab benda ni semua? Pertama kita sebut kerana nafsu syahwat. Nafsu kita. Nafsu nak hidup panjang. Nafsu cinta dunia. Ini semua menghalang kita untuk ingat mati. Yang kedua kerana tabiat kebiasaan. Sebab kita tengok orang pun sibuk-sibuk dunia. Jadi kita pun terbiasa macam tu. Kita tengok rutin orang, subuh-subuh penuh kat jalan. Pergi kerja, balik kerja. Pergi kerja, balik kerja. Dan kita pun rutin seharian pun begitu. Jadi kerana tabiat yang biasa macam ni, kita tak hentikan dengan ibadat. Tuan-tuan, bila kita lihat, dalam perjalanan hidup kita ni, pergerakan dia. Cuba tuan-tuan perhatikan pergerakan hidup kita. Bangun tidur. Lepas bangun tidur buat apa? Lepas bangun tidur, mungkin sembahyang subuh, lebih kurang tu sarapan. Baik, katakan tak ada solat subuh. Katakan manusia tanpa ibadat, apa rutinnya? Okey, dia bangun pagi, dia pun mandi, kemudian dia makan, kemudian dia pun berhibur, kemudian dia pun pergi main, pergi jumpa kawan. Ini hari cuti, hari Ahad. Kemudian dia pergilah, enjoy sana, enjoy sini, pergi mall, cari barang, beli balik, satu hari habis. Dia itulah kebiasaan manusia. Lalu datang agama. Lalu agama ini dia pun mula tahan kebiasaan kita. Mula bangun, jangan makan lagi solat subuh dulu. Solat subuh. Kita mula ditahan dalam hal agama. Kemudian kita tahan lagi solat duha pula. Lalu kita ditahan lagi solat zuhur. Berhenti solat zuhur. Pergi masjid. Kita ditahan lagi solat asar dulu. Walaupun penat kerja solat asar dulu. Kemudian kita ditahan pula solat maghrib. Lalu kita ditahan lagi dengan solat isyak. Lalu kita ditahan lagi dengan bangun qiyam. Tuan-tuan lihat. Hidup kita tak lagi ikut kebiasaan orang lain. Tapi dengan aturan agama. Dengan aturan agama. Datang Ramadan, kita stop makan. Jangan makan. Ikut kebiasaan orang, terus makan. Sehingga dia punya usus tak pernah rehat. Moga Allah merahmati umat Islam. Dengan menjadikan umat ini umat yang paling sihat dalam dunia. Kenapa kita satu-satunya umat yang perut kita berehat di siang Ramadan. Ketika orang lain perutnya terus bekerja untuk makan. Bayangkan penatnya perut dia. Kita alhamdulillah kalau hidup 30 tahun. Ataupun hidup 40 tahun. Barangkali hampir 30 tahun perut kita rehat. Siang Ramadan dalam masa sebulan. Kalau kita kata kita puasa umur 10 tahun. Alhamdulillah Ramadan rehat. Perut kita peluang rehat. Untuk menjadikan umat Islam lebih sihat. Tentang kalau hidup cara orang kafir, makan dia. Dia pun kalau kita tanya tentang puasa, takut dia nanti mati. Sampai dekat UK, mereka minta parents, mak ayah jangan benarkan anak berpuasa. Mereka cuba nak buat undang-undang, budak-budak kecil jangan puasa, takut mati. Mereka fikir sejauh tu, kita tak pernah fikir. Kita fikir anak kita latih umur 4 tahun lagi puasa. Tengok anak kita gagah pada bapak dia yang baik pula. Padahal anak kita sahur makan aiskrim je. Bapak nasi 2 pinggang, kepala ikan lagi, kepala janahak. Tak sampai tengah hari lapor bapak dia. Anak Masya Allah, umur 4 tahun, 5 tahun, habis puasa. Sebulan Ramadan. Tak pernah lagi puasa menyebabkan orang mati.
Bila geng-geng golongan asasi hak asasi cuba untuk menghalang orang Islam daripada sebahagian mereka, membiarkan anak-anak kecil ini berpuasa kerana ini dianggap sebagai menzalimi budak. Tuan-tuan, sejak bila? Kerana mereka tak faham hakikat kehebatan niat puasa. Tuan-tuan, puasa tu hebat di kat mana? Niatnya. Tuan-tuan, niat berpuasa, niat perut pun faham puasa ini. Cuba hari biasa tuan-tuan dengan niat. Niat perut tu meragak. Sebab di program otak dia tahu dia tak puasa. Dia kena makan. Itu sarapan lambat sikit masuk angin. Tapi bulan puasa, tak ada sarapan. Tak ada makan tengah hari. Cuma ada makanan berbuka. Maka ini dia kehebatan ibadat. Tuan-tuan, ini kita keluar daripada tabiat. Datang 10 Ramadan, kita diperintahkan hidup 10 malam untuk keluar daripada tabiat. Tabiat kita tidur sampai sudah. Tak, bangun malam. Cari Lailatul Qadar. Buang kebiasaan kita untuk buat perkara yang luar biasa. Maka kita pun tak tidur 10 malam. Cari Lailatul Qadar. Baca Quran. Kita qiyam. Kita berzikir. Lihat bagaimana agama menjadikan kita keluar daripada kebiasaan. Keluar. Kemudian perkara ketiga yang menghalang kita ialah syaitan. Ini musuh nombor 1 kita. Maka syaitan yang akan terus menghasut kita. Kamu ni lambat lagi mati, lambat lagi mati. Kamu ni masih sihat, tak ada petanda mati. Enjoy dululah, buat itu, buat ini. Tuhan kan penyayang, Tuhan kan pengampun. Ni syaitan dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang yang rasa amang di dunia ini ialah orang yang jahil sekali. Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafirun. Apakah mereka merasa aman dengan kemurkaan Allah? Tidak merasa aman daripada kemurkaan Allah melainkan orang kafir. Orang kafir dia buat apa-apa pun dia tak pernah bimbang kemurkaan Allah. Kata orang beriman. Di sebalik kita taat buat salah sikit bimbang Allah murka kita. Takut Allah murka kita. Sebab kita dah kurang istiqamah agama. Walau yang kita buat istiqamah pada perkara sunat pun takut. Saat dulu Ramadan saya masjid awal, sekarang sibuk kat pasar, bazar Ramadan. Dah duit tak berapa ada ni saat. Dia rasa bimbang. Walau bukan dia tinggal benda haram. Dia cuma tak buat benda sunat tapi dia rasa takut. Kenapa? Kerana dia orang beriman. Orang beriman ni tinggal benda sunat pun rasa keluh kesah. Jangan kata tinggal benda wajib. Saat orang lain semua khatam Quran, saya tak khatam. Ustaz. Rasa hambanya Ramadan saya. Khatam Quran tu tak wajib lah. Yalah, tapi rasa macam sesuatu. Kekurangan, kehilangan. Saat orang lain qiyamul lail, saya tak boleh qiyamul lail. Sebab apa? Sebab uzur. Walau uzur tu Tuhan dah bagi cuti. Tapi dia rasa macam mana ni macam. Kerana dia ada iman. Kerana orang beriman tak pernah rasa aman dengan kemurkaan Allah. Dia sentiasa rasa takut. Bimbang-bimbang ditinggal benda ni, Allah tarik hidayah. Bimbang. Maka ini tuan-tuan 3 perkara pada 3 perkara. Dan Allah Ta'ala mengafiatkan kita daripada segala ketakutan ini. Ataupun memberikan kepada kita ketakutan yang mendekatkan diri pada Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.